Sebab itu kita perlu memadai dengan apa yang ada dalam syarak, apa yang diwartakan, yang berpunca berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar dan juga diajar kepada kita dalam buku-buku zikir. Bila mari satu doa dan zikir yang baru, kita ambil yang baru, kita tak amal dah hak mana yang ada. Kan? Maka itu yang dituntut kepada kita. Dan kita perlu ingat bahawa zikir, doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah mesti berasaskan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti wahyu. Kalau tak wahyu, takut baca sia-sia saja. Dan tak dinafikan sebahagian zikir yang direka itu melampau dari sudut maksud dan maknanya. Kan? Asal-asal ulama dulu mungkinlah dia nak puji Nabi saja. Kita jadikan lafaz itu sebagai ibadah. Dan muncul fadilat-fadilat yang tidak pernah diasahkan oleh syarak. Selain daripada pengamalan kita bermasalah, pegangan kita juga sudah tergugat. Kan? Macam orang tarikat lah, dia kata zikir Yahu lebih baik daripada zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan dia ingat dia nak zikir ke la ilaha illallah? Tak nak dia. Zikir lekeh tu, zikir ahli syariat. Maka dia meninggalkan apa yang diajar oleh Rasulullah, dia baca apa yang diajarkan oleh tugu-tugu mereka dengan anggapan, pegangan, this is the best. Tuan-tuan nak zikir ke la ilaha illallah? Tak mahu dia. Zikir ni zikir orang-orang syariat. Kan? Lepas tu golongan-golongan seumpama ini bukan hanya amalan mereka bermasalah, pegangan dia juga bermasalah. Kan? Berlebih-lebihan dalam soal tawassul sehingga menafikan dekatnya Allah Ta'ala pada kita. Kita nak minta dengan Allah, tuan-tuan, tak perlu tawassul. Hadiah sana, hadiah sini, hadiah Syekh Abdul Qadir, hadiah Rasulullah, hadiah para sahabat Nabi. Tak perlu. Direct nak minta dengan Allah. Syarat yang Nabi letakkan ialah kamu puji Allah, kamu selawat pada Nabi. That's it. Go for it. Dia nak ada syarat pula. Kan? Baca Fatihah dulu. Nak doa, baca Fatihah dulu kat Rasulullah, baca Fatihah dulu kat para sahabat, baca Fatihah dulu kat para awliya. Itu semua kafiat-kafiat baru yang tidak pernah diasahkan oleh syarak sama sekali. Dan tidak pernah dikenali kafiat itu dalam kurun terawal. Tak ada. Macam susah sangat nak minta dengan Allah Ta'ala. Kan? Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, uzkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun, ud'uni astajib lakum. Kan? Nabi SAW bila nak minta dengan Allah, dia minta saja. Dan begitu dengan para sahabat Nabi SAW. Cuma Nabi galakkanlah memuji Allah, salawat ke atas Nabi. Idza salaitum Nabi kata, fabda'u bisana'i 'ala Allah wa tamjid. Itulah hadis Abi Dawud daripada Fudalah bin Ubaid. Imam Nawawi dalam Azkar ajar hadis ni. Dalam Al-Majmu' ajar hadis ni. Dalam Sahih Muslim sebut hadis ni. Walaupun dalam Azkar dia kata hadis ni dhaif, tapi dalam Majmu' dia kata hadis ni sahih. Dia berubah persepsinya pada hadis itu setelah dikaji, dilihat hadis ni bagus dan tidak dhaif sama sekali. Ajar banyak tempat. Kan? Kerana itu saja kafiat yang ada. Itulah kita memuji Allah dan selawat ke atas Nabi. Kemudian doa lah nak minta apa saja daripada kemaslahatan dunia dan akhirat yang kita ada. Dan tak perlu kafiat-kafiat yang tak pernah berasal dalam syarak, yang datang daripada setengah-setengah aliran yang melampau dari sudut nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam yang sepatutnya very easy dan mudah diamalkan, akhirnya jadi berjela-jela pula. Jela-jela pula kan. Semayang sepatutnya bila kita hadap kiblat, angkat takbir. Nabi SAW semayang dalam semua riwayat semayang. Riwayat Abu Hurairah baik, riwayat Wa'il bin Hujur baik, riwayat Abi Humaid As-Sa'idi baik, riwayat Ibnu Umar baik. Keseluruhan hadis-hadis pasal semayang kalau kita belajarlah. Kana Nabi iza istaqbala qiblah kabbar. Ataupun idza qama ahadukum ila, kana Nabi idza istaqbala qiblah kabbar. Ataupun semua riwayat idza qama ahadukum ila salat fakabbir. Bila kamu menghadap kiblat maka bertakbir.
Tidak ada satu bacaan yang disunahkan untuk kita baca before takbiratul ihram. Sekadar kita menghadap kiblat takbir. Ni kadang-kadang nak takbir pun makan masa. Tak tahu apa yang kita baca. Baik. Jadi betul kan tuan-tuan? Amalan ni bukan sikit banyak yang kita amalkan, tapi sejauh mana amalan kita itu sejajar dengan apa diamalkan oleh Rasulullah SAW, amalan baginda dan salafus salih. That's it. Sebab itu tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Hari ni banyak tu baca surah Al-Mulk every Isyak. Walaupun surah Al-Mulk dengan Isyak tak ada kena-mengena pun. Sebab itu banyak tempat saya pergi, dia baca surah Al-Mulk. Saya kata bagus. But after 1 or 2 months, you dah bagus baca surah Al-Mulk, bacalah pula maksudnya. Dan after 1 or 2 months, you dah cair dengan maksud-maksudnya, you switch to another surah. Sampai bila nak baca Al-Mulk after Isyak ni? Nak menambahkan wirid after semayang? Assalamualaikum, 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 ambil Al-Mulk baca. Padahal Al-Mulk tak ada kena-mengena dengan semayang Isyak. Bukan baca Quran tu bagus. Itu baca tak faham apa pun. Lepas tu kata after 1 or 2 months you switch to another surah. Tapi sebaik-baiknya before you faham, you berkongsi tentang maksudnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat yang kedua tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah Taala nak lihat ialah sebaik mana amalan kita. Ahsanu amala tu. Bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak, tapi amalanmu yang paling bagus, kata Allah. Nah, para mufassirun, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa maksud ahsanu amala. Bantu baca Quran bagi kita faham tafsir-tafsirnya ada. Apa nak ahsanu amala? Apa syarat amalan itu baik? Maksud amalan yang baik ialah amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tak terima amalan kita melainkan dengan 2 jalan. Kata mereka juga menukilkan daripada kalam seorang ulama salaf yang besar nama dia Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Banyak ulama-ulama tafsir, hatta ulama hadis menukilkan daripada beliau. Dia one of the biggest scholars. Seorang ulama yang besar kurun terawal. Al-Qadhi Iyad. Kata dia 2 syarat aja. Pertama al-ikhlas. Ikhlas ni kita buat tu kerana Allah, dan bukan hanya kerana Allah saja. Dia mesti di atas prinsip iman. Pasal kalau tak ada iman ataupun iman kita tergugak, boleh jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh terlibat dengan syirik. Itu maksud ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Kita tidak disuruh beramal kepada Allah melainkan untuk ikhlas kepada. Ikhlas ialah tauhid. Tidak boleh ada syirik. Iman yang tulen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1, ikhlas. Mana tidak ada syirik, mentauhidkan Allah, beramal untuknya. Yang kedua dia kata al-ittiba'. Mesti follow Rasulullah SAW. Follow. Kalau tak follow, Allah Ta'ala tak terima. Kerana dia tidak dianggap sebagai ahsanu amala. Walaupun dia ahsan, walaupun dia banyak, tapi dia tidak ahsan. Dan tidak ahsan, Allah Ta'ala tak terima. Lepas tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin, dia ada satu bab al-iqtisad fil amal. Tonton beliklah. Tengah-tengah tu dia ada satu bab al-iqtisad fil amal. Takkan Imam Nawawi tak bagi kita amal banyak-banyak kot. Tengok apa kata beliau. Apa maksud bersederhana dalam amalan? Sederhana ni maksudnya tidak berlebih-lebihan sehingga kita menakut nambah, memandai-mandai, tapi memadai dengan apa yang ada. Di situlah letaknya kesederhanaan dalam amalan. Sederhanalah kita. Memang kita umat yang sederhana. Apa syaratnya jadi umat sederhana? Follow. Tak follow, tak jadi sederhana. Boleh jadi kita mengurangi di sana sini, boleh jadi kita over di sana sini. Dan kita tidak dianggap sebagai umat wasata lagi. Umat yang pertengahan. Umat yang sederhana. Jadi nak sederhana mesti follow. Jadi 2 syarat tu dia kata. Jadi penting. Macam simple sangat Ustaz? Tak ada simple. Kalau pun amalan, Rasulullah dan para sahabat tak ada istilah simple. Dia mesti the best. Dia mesti the best. Nah, itu yang perlu kita tahu. Dan bila kita belajar, kita ubahlah. Oh, punya selama ni aku buat tak apa menepati. Ubahlah. Apa susah sangat nak ubah tu? Tak? Dan orang tak boleh nak ubah kita, melainkan kita sendiri. Dan hari ni dalam setengah-setengah hal, kita tak boleh nak arah orang lain, tuan-tuan. Dalam soal agama, tak boleh nak arah orang tu, tak boleh nak arah orang ni. Kita sendiri kena berusaha sebaik mungkin untuk belajar dan buat perubahan. Mudah-mudahan amalan kita sedikit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Biar amalan kita sikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada prinsip ittiba. Dia katanya mesti ittiba, mesti follow. Exactly. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, orang yang beriman dia akan kata Rabbana amanna wattaba'na ar-rasul. Sama dengan ayat tadi. Dia akan berkata, wahai Tuhan, kami beriman dan kami follow Rasul. Baru Allah Taala kata, faktubna ma'asyahidin. Waktu itu baru mereka minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku saksi pada hari kiamat. Pasal nak ada saksi kat atas umat-umat yang lain, itu antara speciality, keistimewaan umat Muhammad ni, dia akan jadi saksi kepada umat-umat yang lain. Itu keistimewaan kita, yang tak ada pada umat-umat yang terdahulu. Tapi syarat yang disaksi mesti Rabbana amanna wattaba'na ar-rasul. Seumpama Allah Ta'ala sebut sebelum itu dalam satu ayat yang sama, Rabbana amanna wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Tapi kalau kita tidak beriman dan kita tidak ada prinsip ittiba, tak boleh nak menjadi saksi ke atas yang lain. Silat-silat tak duduk di saf umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata, ada di kalangan umatku yang telah merubah agamaku. Tuan-tuan ingat, ubah agama dalam Kristianiti saja, dalam Yahudi saja tak ada, dalam Islam pun ada prinsip tabdil. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi bila dia hurai surah Al-Baqarah ayat yang ke-67, 60 lebih macam tu, ada satu ayat orang Yahudi merubah agama. Dia cerita tentang tabdil. Ajaran Nabi Muhammad juga akan diubah oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tapi beza kita dengan agama lain ialah agama lain diubah, tapi Allah Ta'ala tak jamin adanya ajaran yang original. Adapun Islam, Allah Ta'ala tak jamin adanya perubahan. Mesti ada perubahan, mesti akan diubah di sana sini, tapi Allah Ta'ala jamin sentiasa ada ajaran yang original. Nabi SAW dia akan kenal umatnya menerusi cahaya-cahaya yang ada daripada wuduknya, daripada semayangnya. Tapi bila Nabi panggil, ada sebahagian orang dia dihalau balik oleh para malaikat. Saya Muslim pada Abi Hurairah, bila kita belajar tentang wuduk, ada hadis itu. Nabi kata, ala la yuzadanna rijalun min ummati aqulu halumma fayuqalu innahu qad badalu ba'da faqultu suhqan. Ada umat Nabi Muhammad, dia mari nak mendekati kiamat, nak minum daripada telaga Rasulullah. Rasulullah panggil dia, mari pasal umat dia kenal. Mari, halumma, ala halumma, come here. Saya kata come here tu. Nabi kata ala halumma, mari. Lepas tu malaikat halau. Pergi, jangan mari dekat. Dan dikatakan kepada Nabi, innahum qad badalu ba'dak. Mereka aku halau kerana dia telah merubah ajaranmu, wahai Muhammad. Bila Nabi dengar dia ubah ajaran Rasulullah, Nabi kata suhqan, pergi, jangan mari. Nabi pun tak nak kat orang macam ni. Apa sebab dia ubah? Pasal Nabi ajar lain, dia ajar lain. Kalau Nabi tak ajar, dia ajar. Kerana agama mesti berdasarkan wahyu. Sebab itu amat penting. Baik.